Assalamualaikum semua. Dalam video ini kita akan lihat berkenaan dengan masalah-masalah yang wujud bagi Bitcoin. Walaupun Bitcoin ini dia satu inovasi yang menarik lah, yang sangat-sangat besar untuk bahagian kewangan, bahagian financial technology, teknologi kewangan, tapi ia juga dibelenggu dengan beberapa masalah. Okey, dan masalah-masalah ini juga yang cuba untuk diselesaikan oleh kripto, mata wang kripto yang lain. Baik, kita lihat pada beberapa masalah. Saya akan listkan dan terangkan serba sedikit. Yang pertama adalah masalah terpusat. Okey, masalah terpusat. Baik, apa maksud masalah terpusat ini? Okey, kita kata sebelum ini Bitcoin, saya pernah kongsikan sebelum ini bahawa Bitcoin dia antara tujuannya adalah untuk menjadikan satu mata wang digital, okey, mata wang digital yang tidak berpusat. Okay, jadi mata wang digital tak berpusat. Ini adalah antara perkara utamalah yang cuba untuk dilakukan untuk Bitcoin. Okay, iaitu nak menghasilkan mata wang digital tak berpusat. Okay, kerana untuk lindung diri dia daripada gangguan lah, contoh macam serangan berpusat, serangan 51% dan lain-lain. Okay, jadi masalah terpusat ini adalah Bitcoin hari ini sebenarnya dia agak berpusat. Okey, maksudnya ada kuasa yang mengawal Bitcoin yang kita panggil sebagai mining pool. Okey, mining pool. Ada kadang-kadang diterjemah sebagai kolam pelombong. Okey, mining pool. Apa itu mining pool? Okey, apa dia mining pool ini? Mining pool ini adalah kita boleh kata sebagai bahagian pelombong ataupun pelombong-pelombong yang berkumpul. Okey, jadi pelombong ada ramai. Okay, kita boleh kata pelombong ada banyak. Jadi kita ada beribu-ribu pelombong. Tapi ada juga sebahagian pelombong yang mana dia mempunyai kuasa komputer yang tinggi. Okay, dia mempunyai kuasa komputer yang tinggi ataupun dia mungkin adalah sebahagian institusi yang melibatkan komputer. Okay, contoh kita buat satu. Yang ini adalah pelombong yang lebih besar. Okay, yang mana dia punya kuasa komputer dah banyak. Jadi kadang-kadang pelombong ini ataupun siapa-siapalah pelombong yang lain, dia boleh berpakat dengan pelombong-pelombong lain. Okey, contoh, dia berpakat dengan pelombong-pelombong yang lain untuk berkongsi kuasa. Okey, untuk berkongsi kuasa perlombongan. Jadi mereka ini akan masuk dalam satu mining pool, kolam pelombong. Okey, yang mana mereka akan bekerjasamalah. Okey, seolah-olah macam kesemua mereka ini, walaupun mereka adalah pelombong yang berlainan, tapi mereka bekerjasama menjadi seolah-olah seperti satu pelombong sahaja. Okey, jadi mereka membentuk mining pool. Yang mana mining pool hari ini, mining pool untuk Bitcoin, okey, kumpulan-kumpulan pelombong ini dah agak terpusat. Maksudnya ada mining pool yang memegang kuasa sebanyak 20% daripada kuasa keseluruhan pelombong. Okay, ada mining pool yang beberapa belas peratus. Jadi setakat yang sebelum ini pernah jadi isu apabila ada 3 mining pool. Okay, ada lagi mining pool yang lain, yang mana kesemua mereka ini sekitar berapa belas peratus, ini mungkin 10%, yang mana campuran kuasa mereka ini sudah menghampiri 51%. Okey, sudah menghampiri 51%. Maksudnya jika mining pool ini semua bekerjasama antara satu sama lain, maka mereka boleh melaksanakan 51% attack. Okey, serangan 51%. Ataupun boleh jadi juga akan ada sebagai contoh institusi ataupun kerajaan, kerajaan yang boleh menghalang mining pool ini. Mereka boleh memberhentikan mining pool ini daripada beroperasi. Jadi ia juga Bitcoin ini diterdedah kepada serangan berpusat, kerana kalau mining pool ni tiba-tiba dia dibuang ke dan sebagainya, maka kuasa perlombongan akan turun mendadak. Dan boleh mengakibatkan harga dia jatuh dengan begitu mendadak juga. Alright. Jadi itu masalah yang pertama, iaitu dari sudut mining pool yang besar, yang mana mereka boleh terdedah kepada serangan berpusat. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah yuran transaksi. Warna hijau. Yang kedua adalah yuran transaksi. Yuran transaksi ataupun dalam bahasa Inggeris transaction fee. Transaksi. Transaction fees. Baik, yuran transaksi untuk Bitcoin ini merujuk kepada contoh kalau kita nak buat bayaran dalam Bitcoin. Contoh kita bagi A kepada B sebanyak 1 Bitcoin. Jadi
transaksi kita ini, kita perlu berikan kepada pelombong. Okay, kita perlu daftarkan dia kepada pelombong untuk dimasukkan ke dalam blok rantai. Jadi untuk kita hantarkan transaksi ini, untuk kita daftarkan dia kepada pelombong, kita perlu membayar yuran transaksi. Okey. Jadi proses untuk kita lakukan transaksi ini juga ada yuran dia. Okey, ada yuran dia untuk melaksanakan transaksi. Dan yuran ini bukannya kecil. Okey, yuran ini kadang-kadang boleh mencecah ratusan ringgit untuk transaksi, walaupun transaksi kecil. Okey, contoh kita hanya pindahkan kepada rakan kita sebanyak 0.0001 Bitcoin. Tapi kita tetap perlu membayar yuran yang tinggi. Okey, banyak ke sedikit ke yurannya sama, tapi yuran dia tinggi. Jadi bila yuran tinggi ini menyebabkan kalau kita nak buat transaksi harian, sebagai contoh kita nak pergi kedai beli burger, okey, tapi harga yuran ini RM100, kita nak beli burger harga RM5, kita terpaksa bayar RM105. Jadi yuran transaksi ini menyebabkan Bitcoin tak dapat digunakan untuk kita panggil transaksi mikro, okey, transaksi yang melibatkan wang yang kecil. Jadi itu masalah yang kedua lah. Yang ketiga, saya padam dahulu. Yang ketiga adalah berkenaan dengan pembaziran kuasa. Okey, pembaziran kuasa. Okey, macam mana kita nak faham pembaziran kuasa ini? Kita boleh lihat pada pelombong. Okey, para pelombong apabila mereka melombong, kita ada banyak. Okey, kita ada banyak pelombong. Apabila mereka melombong, dan sebagai contoh, pelombong yang pertama ini yang berjaya melombong blok yang seterusnya. Okey. Jadi hanya dia seorang sahaja yang mendapat Bitcoin. Okey, hanya dia seorang sahaja yang mendapat Bitcoin. Manakala yang lain akan kehilangan tenaga elektrik. Okey, akan bazir kuasa mereka kerana walaupun mereka cuba untuk melombong blok yang ini, tapi hanya seorang sahaja yang berjaya, maka yang lain semua ini akan terbazir Bitcoin mereka, okey, ataupun terbazir kuasa elektrik mereka. Jadi ini akan menyumbang kepada bila kita ada banyak pelombong. Okay, banyak pelombong, banyak yang akan merugikan. Okay, banyak yang akan rugi kerana mereka tak berjaya untuk melombong. Jadi ia menyumbang kepada pembaziran kuasa. Dan tambahan lagi, untuk melombong ini kita perlu kuasa yang banyak. Okay, kuasa yang banyak juga. Kita kena ada tenaga elektrik yang banyak. Jadi bila tenaga elektrik yang banyak ini, dia boleh merosakkan alam sekitar. Okay, jadi itu masalah yang ketiga. Okay, masalah yang keempat. Baik, masalah yang keempat. Okay, yang keempat adalah yang kita telah pun bincang sebelum ini, iaitu masa pengesahan. Okay, confirmation time. Masa pengesahan. Apa maksud masa pengesahan? Masa pengesahan ini adalah yang saya telah jelaskan pada video yang lepas, iaitu kita nak buat transaksi daripada A kepada B sebanyak 1 Bitcoin. Okey, untuk kita sahkan bahawa transaksi ini diterima adalah kita perlu tunggu selama 60 minit. Okay, 60 minit. Maksudnya, contoh kalau anda pergi kedai beli burger menggunakan Bitcoin, okay, maka anda dan juga penjual burger itu, anda terpaksa menunggu selama 60 minit. Okay, 60 minit untuk selepas anda dah bayar burger itu, anda dah makan burger, anda perlu tunggu, ataupun mungkin dia penjual ini kena tunggu 60 minit sebelum dia berikan makanan kepada anda untuk tengok sama ada pembayaran itu telah pun diterima ataupun tidak. Okey, berbanding dengan e-wallet sebagai contoh. E-wallet Tashengo dia ambil sekitar 30 saat, kadang-kadang 20 saat sahaja untuk disahkan sama ada diterima ataupun tidak. Tapi untuk Bitcoin selama 60 minit. Jadi agak lama. Okey, agak lama. Ini juga satu masalah lah yang wujud bagi Bitcoin. Okey, dan yang terakhir, masalah yang terakhir adalah bilangan transaksi yang rendah. Okey, saya tulis TX saja merujuk kepada transaksi yang rendah. Okey, apa maksud bilangan transaksi yang rendah? Maksudnya adalah apabila kita ada okey, saya lukis dahulu blockchain dia, blok rantai. Okey, untuk setiap transaksi, setiap blok ini, okey, setiap blok ini dia ada kadar dia ada had dia ada had data, okey, had size dia ataupun had data dia lah. Maksudnya satu blok ini sebagai contoh sekitar 1 megabyte. Okey, 1 megabyte inilah yang nak menyimpan segala hash, okey, menyimpan segala hash, segala data, nonce dan sebagainya. Jadi setiap blok ini dia ada had dia. Untuk Bitcoin, okey, untuk Bitcoin had dia adalah sekitar dalam seingat saya dalam 6 transaksi per saat. 6 transaksi dalam 1 saat.
Maksudnya setiap saat hanya boleh 6 transaksi sahaja yang diterima. Okey, 6 transaksi sahaja. Contoh kalau anda pergi ke Tesco, okey, anda pergi Mydin ataupun Tesco. Setiap dalam Mydin tu ada berbelas-belas kaunter. Jadi untuk setiap kaunter itu dia walaupun ada berbelas, hanya 6 sahaja yang boleh diterima pada setiap saat. Jadi agak kuranglah, agak kecil sahaja bilangan dia. Sebagai perbandingan, Visa, Visa ataupun Mastercard, dia boleh menerima ratusan ribu transaksi per saat. Ada yang beribu. Kita Shenggo juga beribu-ribu transaksi per saat. Kita tak ada masalah untuk tunggu lama. Tapi untuk Bitcoin dia hanya menerima 6 transaksi sahaja per saat. Jadi nilai yang agak rendah. Maksudnya kalau kita nak pergi beli benda menggunakan Bitcoin, maka mungkin transaksi kita tak diterima pun untuk waktu itu. Kita perlu tunggu beberapa lama supaya untuk menerima transaksi kita. Jadi ini adalah 5 masalah yang besar untuk Bitcoin. Masalah terpusat, yuran transaksi, pembaziran kuasa, masa pengesahan dan juga bilangan transaksi yang rendah. Jadi kalau ada apa-apa soalan, anda boleh tuliskan di ruangan komen di bawah. Setakat itu sahaja untuk siri bagi Bitcoin ini, bagi blok rantai. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum.